Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alaihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita memulakan kuliah kita pada malam ini dengan kita membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan juga seluruh muslimin dan muslimat. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita, sama ada mereka yang masih hidup, lebih-lebih lagi mereka telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kasih imam muda kita, seluruhnya pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Bandar Universiti, pegawai-pegawai masjid, frontliners masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana akhirnya kita masuk juga dalam bulan Rajab, ya. Itu pun sebab Pak Imam doa tadi, tidak haram kau tak ingat bulan Rajab. Ya. Hari ini dah masuk 11 Rajab, malam ke-12, maknanya ada kurang lebih 48 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijrah, ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kita sepanjang bulan Rajab, ya. Keberkatan dalam erti kata kita memperbanyakkan melakukan amal-amal soleh, ya. Sebab ulama menyebutkan sebagaimana bulan Rajab ini ialah salah satu daripada bulan-bulan haram, ya. 4 bulan haram. Di antara kelebihan yang disebutkan ialah amalan yang dilakukan sepanjang bulan-bulan haram ini dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi harus diingat, kalau kita buat dosa, buat maksiat pun demikian juga, kata ulama, ya. Jadi kita teruslah memanaskan enjin kita bermula bulan Rajab ini sehinggalah bulan Ramadan nanti, moga-moga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung perbincangan kita dalam kitab Zam al-Ghurur, iaitu kecelaan tipu daya, saya nak bawakan kepada tuan-tuan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, iaitu menerusi surah Al-Isra, ayat yang ke-83, ya. Ayat ni biasa, ya, setengah imam dia suka baca ayat ini, ya. Ayat 83 iaitu surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa iza massahu syarru kana ya'usa. Sadaqallahul azim, ya.
nak cerita tentang gambaran sifat manusia. Ya, dulu kita dah cerita sedikit dalam surah Al-Fajr. Bila Allah beri nikmat, dia rasa dia dimuliakan. Bila Allah tarik sikit, dia kata Allah hina dia. Ayat ini pun kembar-kembar seiras juga, ya. Ada irap-irap ya dengan ayat itu, iaitu tentang sikap manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, dan apabila kami kurniakan kesenangan, an'amna, kami berikan nikmat kepada manusia, ya. Apa yang berlaku? Sebahagian daripada mereka a'rada wa na'a bijanibi, ya. Mulalah dia membelakangkan diri dan menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah sebut, dan apabila dia ditimpa kesusahan, ya, maka kana ya'usa, mulalah dia ini termasuk dalam golongan yang berputus asa. Ya, moga-moga kita tidak menjadi seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yang mana Allah beri macam-macam nikmat, ya. Nikmat yang Allah beri kereta, ya, beri rumah, beri tanah, beri anak, beri isteri yang salihah. Maka mulalah kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan pula kemenangan demi kemenangan. Kita tidak pernah kita katakan orang yang kecewa, orang sibuk dengan PKP, kita biasa je. Perjalanan perniagaan kita macam biasa, malah lagi mencanak-canak naik. Tapi bagaimana dengan setengah orang? PKP ni mulalah mereka melakukan aktiviti untuk menampung. Ya, kalau kita baca dalam media sosial, saya cerita macam-macam lah. Yang diberhentikan kerja, yang akan diberhentikan kerja. Tapi alhamdulillah kita tidak termasuk betul. Ya, maka kata Allah dalam ayat ini, kena hati-hati supaya bila kita dah dapat nikmat, sentiasa tidak pernah lagi rasa gundah gulana, maka kita hendaklah sentiasa menghadapkan tawajuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpaling. Ya, kerana dikurniakan banyak nikmat, sihat pula tubuh badan. Ya, sihat tubuh badan. Ada saudara kita yang duduk hospital dah lama, kita alhamdulillah masih lagi duduk di rumah. Ya, orang yang duduk hospital sibuk nak datang ke masjid, orang sihat duduk rumah tak ada nak datang ke masjid. Itu pun cabaran, ya, dogaan buat kita, ya. Kemudian tentang orang ini Allah sebutkan a'rada wa na'a bijanibi. Maka bila dah dapat banyak nikmat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, golongan ini lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah tak mahu dah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap nikmat yang dapat ialah hasil usaha mereka sendiri. Tak ada langsung campur tangan daripada Allah dan juga daripada orang lain. Dan dia semakin sombong dan dia pun semakin membesarkan diri. Dan ayat ini juga ada kembar seirahnya dengan ayat lain, ya, dalam surah Yunus, ya. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Sadaqallahul azim, ya. Maka tak kala kami lepaskan manusia itu daripada kesusahan, dah lepas dia daripada ujian demi ujian, apa pula yang berlaku? Berlalulah dia seolah-olah tidak meminta pertolongan kami untuk melepaskan kesusahan yang dimintanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, ayat-ayat ini ialah sebagai peringatan buat kita, ya. Kita dah semakin berada dalam zon selesa, alhamdulillah. Hari ni Perak punya kes tak ada banyak macam semalam, ya tak? Semalam semua orang tenganga semua. Tapi jangan khawatir, ya. Kita kan ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ihfazillah yahfazka. Kalau kita pelihara Allah, Allah akan pelihara kita. Selain daripada kita jaga kita, ya, insya-Allah. Moga-moga kita sentiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sambung kembali perbincangan kita, ya.
kita dah masuk pada bulan yang lalu, iaitu berkaitan golongan yang contoh yang kedua, ya, iaitu ghurur, pembuat maksiat, ya. Dan kita sudah masuk di muka surat yang ke-54, ya, iaitu paragraf yang seterusnya, iaitu apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang menyangka dia akan selamat dengan ketakwaan bapanya, maka dia adalah seperti seorang yang menyangka dia akan kenyang kerana bapanya sudah makan. Kita dah baca sedikit ayat ini pada bulan yang lalu, ya. Kalau tuan-tuan masih ingatlah, ya, itu gunanya dirakam supaya boleh tengok berulang kali. Itu ceritanya, ya. Maka dia adalah seperti seorang yang menyangka dia akan kenyang kerana bapanya sudah makan. Ini disebut oleh para ulama tasawuf, ya. Ini ialah berkaitan dengan seorang yang riak, berbangga dengan amalan orang lain, ya. Bangga dengan amalan sendiri pun dah buruk rupanya, ya tuan-tuan. Apatah lagi bangga dengan amalan orang lain. Dia bangga dengan amalan atuk neneknya. Ini semua atuk nenek aku punya kerja ni. Kalau atuk nenek aku tak buka bandar Syed Skandar ni, kau tak ke mana perginya? Contohnya begitu. Atuk nenek mana pula ni ustaz? Tak. Contohnya begitu. Dia berbangga dengan atuk neneknya. Dengan amalan atuk neneknya, ya. Tambah pula dia berbangga dengan amalan orang lain yang kadang-kadang tak ada kaitan langsung dengannya, ya. Itu sebab disebutkan oleh Fudail bin Iyad, ya. Fudail bin Iyad berkata, orang terdahulu riak dengan amalannya, namun manusia hari ini riak dengan apa yang tidak pernah dilakukannya. Itu ini penyakit lagi buruk sebenarnya perangainya. Tuan-tuan kalau boleh cari kitab yang tulis Fudail Iyad, ya, iaitu kitab Asy-Syifa, ya, bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya. Kitab yang cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau tuan-tuan selalu dengar Radio Hakim, dia akan kadang-kadang petik pandangan daripada dalam kitab Asy-Syifa, ya. Kitab yang sangat bagus, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sepenuhnya, ya. Habis ustaz, dalam bahasa Melayu tak ada ke? Dalam bahasa Melayu ada, tapi sudah di summarizekan, ringkas. Dia jadi macam tak syok nak baca dah tuan-tuan, ya tak? Jadi tuan-tuan yang alim bahasa Inggeris, mahir bahasa Inggeris, saya cadangkan baca yang bahasa Inggeris itu. Sebab bahasa Inggeris dia lengkap, dia tak ada potong-potong langsung. Memang ada terjemahan bahasa Melayunya, tapi pendek sangat, ya. Jadi takut macam ialah kita tak faham, banyak yang tak faham daripada faham nanti. Itu cadangan saja tuan-tuan, ya. Jadi apa kata Imam Fudail tadi? Orang terdahulu riak dengan amalannya, tapi orang hari ini, ya, Imam Fudail ni bukan hidup zaman kita ni tuan-tuan, tetapi hidup dalam kurun yang berapa lama dah, ya, dah lebih 1000 tahun dahulu, lagi lama lagi daripada Imam Al-Ghazali. Tapi dia cakap ni, apa yang disebut ini ialah relevan dengan apa yang berlaku pada hari ini. Ya, tentang dia kata tadi, dia kata kerana bapanya sudah makan, hilang dahaga kerana bapanya sudah minum, menjadi alim kerana bapanya telah belajar, bapaknya telah sampai ke Kaabah, ya, bapaknya, dan melihatnya kerana bapanya telah melakukan perjalanannya ke sana. Dia tak pernah pergi pun, tapi dia berbangga-bangga dengan amalan bapaknya. Dia pula yang menulis travelog ke Mekah. Ya, sekarang ni kan orang suka buat travelog, kan. Kalau tuan-tuan rajin, ada satu buku yang bagus, ya, untuk baca je lah tuan-tuan, ya, sebagai pedoman penggembaraan travelog. Ustazah Basikal namanya, ya. Ya, ustazah ni dia berbasikal dengan suaminya lah, bukan seorang aja tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kata ustazah ni apa pula naik basikal seorang-seorang, ya. Kalau tak silap berapa belah ribu kilometer, ya, dia naik basikal dengan suaminya untuk menunaikan ibadah haji. Tuan-tuan type ajalah dengan Ustaz Google, jumpalah tajuknya Ustazah Basikal, ya.
perjalanan dia. Jadi maknanya mungkin nanti depan ke depan ya. Dia cerita tentang amalan dia, cerita tentang amalan dia lah, tak ada masalah lah, cuma itu pengalaman dia. Tapi yang berlaku pada ini kata riak dengan apa yang tidak pernah dilakukannya, ya. Disebut oleh para ulama, orang seperti ini ramai pada hari ini. Macam tadi jugalah, dia bangga dengan apa yang dibuat oleh datuk neneknya. Ya, sesungguhnya takwa adalah kewajipan setiap orang, maka seorang bapa tidak akan memperoleh ganjaran daripada usaha anaknya, demikian juga sebaliknya. Ya, ciri-cirinya ya. Disebut oleh para ulama apa ciri-ciri yang dia bangganya. Ciri yang kita katakan di sini antara lain dikata di sini menyebut tentang kebesaran nenek moyangnya, keturunannya, ataupun orang yang hebat dalam keluarganya, padahal dia sendiri tidak memiliki satu pun daripada keistimewaan dan kelebihan itu. Habis ustaz, apa salahnya nak bangga dengan atuk nenek? Anak saya, memang tak ada salah, tapi seolah-olah koma jadi atuk nenek, orang lain tak ada. Itu yang masalahnya. Dan mulalah seorang itu akan mempelekehkan datuk nenek orang lain. Mereka kata, kau tengok atuk nenek aku, ulama besar, atuk nenek kau apa dulu. Takut jadi macam itu yang sebabnya dilarang dalam agama, dilarang untuk kita berbangga-bangga. Ya, sebab kita secara tak langsung kita akan merendah-rendah, akan condemn orang lain. Ini yang dilarang dalam agama, ya. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh tengok ya dalam surah Al-Hujurat, cerita panjang lebar tentang bagaimana mempersendakan orang kerana dia rendah pun tak boleh, kerana bapaknya dulu sekian pun tak boleh, tuan-tuan. Ya, akan ikutkan siapa tak kenal dengan Abu Jahal, orang semua kenal. Tetapi takdir penentu segala-galanya, tuan-tuan, anaknya masuk Islam, Ikrimah masuk Islam, maka dia menjadi pembantu Nabi yang sangat hebat. Maka satu hari dia datang dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah sahabat yang kita kata outspoken. Kata orang kampung teman, outspoken tak? Ya, kalau bahasa yang kasar banyak saya tak mahu sebut tuan-tuan tak. Outspoken lah, senang cerita bahasa lembutnya. Dia kata datanglah anak Fir'aun hazihil ummah. Datang kepada kita anak Fir'aun, umat ini. Tuan-tuan bayangkan, siapa yang tak kenal Fir'aun? Memang kenal, tapi bayangkan digambarkan Abu Jahal itu Fir'aun pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama kata di antara asbab nuzul ayat surah Al-Hujurat itu ialah tentang kisah itu. Walaupun ada satu lagi riwayat lain disebutkan tentang bagaimana ada orang yang merendah-rendahkan salah seorang Ummul Mukminin radhiyallahu anha, pun turun ayat itu. Sebab ayat itu, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar, ya, jangan merendah-rendahkan satu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndah-rendah dan diremeh-remeh itu khairam minhum, ya, lebih baik daripadanya. Maka sebab turun, ya, sebab orang lepas itu segan dengan Ikrimah, sebab ayat itu turun kerana dia. Inilah hebatnya sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Serunya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Apa kata Imam Al-Ghazali lagi? Dan di sisi Allah sahaja ganjaran takwa pada hari di mana setiap manusia melarikan diri dari saudaranya, ibu dan bapanya. Tuan-tuan boleh tengok, ya, surah Abasa, ya. Melainkan dengan jalan syafaat terhadap sesiapa yang tidak bersangatan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, maka dia mengizinkan syafaat kepadanya. Ya, kita nak dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan saya kata tak boleh kan, tapi kita berdoalah. Tak boleh bukan sebab kenapa kita kata kita sayangkan Nabi, kita rindukan Nabi, kasihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat dengan Nabi pun kita hari Jumaat sahaja. Okeylah ustaz, hari Jumaat orang tu lagi bagus ustaz. Rabiul Awal aja dia berselawat ke Nabi. Bila tanya dengan orang Rabiul Awal, okeylah. Ada orang tu setahun sekali je dia selawat kepada Nabi.
Itu pun kalau dia pergi semayang raya. Kalau dah haram langsung tak datang dia. Ya, setahun sekali ataupun setahun 2 kali. Itu sebab kita di setiap minggu kita diingatkan dan menjadi rukun khutbah iaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diingat-ingatkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setiap minggu dibacakan. Khatib tak jemu-jemu baca ayat itu. Nak mengingatkan kita. Moga-moga dengan kita sebab kita banyak selawat pada Nabi, kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maknanya disebut oleh Imam Al-Ghazali, maka dia yakni Allah Subhanahu wa taala mengizinkan syafaat terhadap kita. Terhadap hamba-hambanya. Ya, moga-moga kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat kursi yang kita baca hari-hari, tuan-tuan, man zallazi yashfa'u indahu illa biizni. Ya, kalau semuanya syafaat itu ialah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izinkan, tak dapat kita. Tambah pula dikata sini, terhadap sesiapa yang tidak bersangatan kemurkaan Allah kepada. Bayangkan kalau ada di antara kita yang Allah sangat-sangat murka kepadanya. Ya, iaitu bagi orang-orang yang tidak menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, ingatan yang pendek kalau tak silap, Nabi menuturkan hadis itu kepada Abdullah Ibnu Mas'ud kalau tak silap, tuan-tuan, ya. Dia ingatkan tentang ihfazillah yahfazka. Ya, yang Nabi suka cakap benda-benda pendek yang disebut sebagai jawami'ul kalim, ya, kata-kata yang pendek tapi mengandungi makna yang sangat mendalam, untuk diingat oleh sahabat-sahabat untuk kita sampai kepada kita, ya. Dan seluruhnya apa kata Syekh Imam Al-Ghazali lagi, perkara ini telah selesai dibincangkan, ya. Telah dibincangkan dengan panjang lebar dalam chapter ataupun dalam kitab ke-29, ya. Sebab Zam Al-Ghurur ini ialah kitab yang ke-30, sebahagian daripada kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu, ya. Telah selesai dibincangkan, ya, dalam kitab Kecelaan Sombong dan Ujub, ya. Jadi saya cadangkan satu lagi kitab Imam Al-Ghazali untuk kita baca lah, selain daripada Bidayatul Hidayah, selain daripada Al-Munqis Minad Dalal, ya, itu semuanya sudah diterjemahkan, ya. Al-Munqis Minad Dalal, ya, penyelamat daripada kesesatan, sudah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ya. Tak pasti buku tu ada lagi, tuan-tuan tanyalah, pergilah ke kedai-kedai di Alam Maya tu, tanya ada tak buku itu, ya. Tuan-tuan cari, ya, insya-Allah ada, ya. Macam saya baru-baru ni saya cari buku sejarah Perak, tuan-tuan. Cikgu Zuan dia jumpa sejarah Perak. Sejarah Perak yang ditulis oleh Buyong Adil. Kan ada sekolah menengah Buyong Adil kat Tapah, kan. Itu rupanya, tuan-tuan, ditulis oleh Buyong Adil, sejarah Perak. Buku tu dah tak ada dah, tapi alhamdulillah sekarang ni sudah kira kata sembangkan semula lah, bukan dah sembangkan semula, maknanya dia ada tambah, dia update lah isi-isinya, sebab dia menceritakan tentang sejarah Kesultanan Negeri Perak. Buku tu lama dah, tuan-tuan, dah rasanya dah lama dah tidak diterbitkan, tapi maknanya ada permintaan. Start on pun nak baca juga buku sejarah Perak juga. Iyalah, udah duduk di Perak, kena bacalah sejarah Perak. Bila balik Selangor, baca sejarah Selangor pula. Contoh juga tu tak? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kata orang kampung ni tak? Jadi kita kena bacalah sejarah Perak, sejarah Selangor, untuk kita jadikan panduan, pedoman, ya. Sebab sejarah itu biasanya akan berulang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan boleh banyak buku, ya. Tanya aja buku Cempaka Sari, tuan-tuan akan cari. Mana pula Ustaz jumpa buku Cempaka Sari ni? Ya, Cempaka Sari, Merong Mahawangsa. Ustaz ni sebut semua buku sejarah. Saya katakan buku macam Zam Al-Ghurur ni tuan-tuan boleh cari, ya. Kecelaan Tipu Daya ni tadi saya tengok dekat iKim Niaga, ya. Tuan-tuan kalau nak beli boleh pergi ke iKim Niaga, akan cari tang buku page nombor 2. Sekarang ni tengah diskaun 30%. Ya, pergi situ.
boleh beli. Sebab sebelum ni harganya memang RM45. Kalau tuan-tuan walk in pergi ke iKim pun dapat 40 je. Sebab saya pergi ke iKim dapat 40 je. Ini sekarang ni dia di alam maya ni dijual lagi murah tuan-tuan ya. Inilah peluang kita untuk dapat karya-karya hebat, terutama yang ditulis oleh ulama-ulama dulu, Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ya. Kemudian ya disebut lagi ya, yang berkaitan dengan bangga dengan orang dulu-dulu tu disebut lagi oleh Imam Syarani ya. Ini saya ambil kat sini. Imam Asy-Syarani berkata ya, hendaklah orang yang memuji bapa atau datuknya. Ya, ini tambahan, ini tak ada dalam kitab apa ya. Imam Asy-Syarani berkata, hendaklah orang yang memuji bapa atau datuknya selalu memeriksa hatinya. Seringkali pujian itu hanyalah perwujudan hawa nafsu belaka. Ya. Apa kata ulama? Orang ini secara tak langsung dia mempersendakan diri dia sendiri. Ya, memang kita tengok dia seolah-olah dia berbangga dengan datuk neneknya, tapi dia tidak sedar sebenarnya dia mempersendakan dirinya sendiri ya. Kerana dikata apa sini, kalaupun ada orang memujinya, dia bukanlah kawan sejati. Dia hanya memujinya kerana menginginkan sesuatu. Ada udang di sebalik mi, ya, ada kereta di sebalik lori, ada van dilanggar oleh Myvi umpamanya. Ya. Sekarang ni kena hati-hati, kita bawa dah bagus dah kereta-kereta lain ya. Itu sebab ada juga fadilatnya bila ada kamera dekat dashboard tu, dia boleh rakam apa yang berlaku sebagai evidence siapakah yang benar, siapakah yang salah. Tapi bahaya bila kau tengok itu je langsung tak fokus pada memandu pula ya. Kena hati-hati ya, dia hanya memuji. Takut ada orang memuji nanti nak jack dia kerana menginginkan sesuatu ya. Apabila dia tidak mendapat sesuatu yang dihajatkan itu, pujian tersebut akan berubah pula menjadi celaan. Ini kena hati-hati ni. Sebab orang tu kadang-kadang dia ada hidden agenda dia. Bila dia dapat apa yang dia hajatkan, dia punya agenda tu, maka dia terus jack. Kemudian bila orang tu buat tak layan, buat no hand aja, maka dia terus pula berubah menjadi celaan. Itu yang kena hati-hati zaman sekarang ni, yang diistilahkan sebagai netizen ni. Dia puji, bila buat silap sikit maka mulalah dia mengutuk ya. Kemudian apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Dia kata, sesiapa yang memujimu kerana sesuatu yang tidak engkau miliki. Ini ingatan daripada Imam Asy-Syafi'i ya. Satu hari nanti dia juga akan mencelamu kerana sesuatu yang tidak engkau miliki. Ya. Dia puji, kita tak ada apa-apa sebenarnya. Tapi dia puji sebab adanya agenda-agenda di sebaliknya itu. Tidak mustahil kata Imam Syafi'i, lain masa, lain ketika orang yang sama akan mencelamu pada sesuatu yang tidak engkau miliki. Ini kita kena hati-hati. Kena pandai cari kawan. Iaitu yang diingatkan oleh sahabat-sahabat kita. Kalau ada kawan-kawan yang ingatkan kita ucap terima kasih ya. Itu sebab bila kata ulama, bila ada kawan-kawan yang suka ingatkan kamu, maka berilah dia hadiah. Ya, orang yang suka mengingatkan kita. Itu sebab dalam surah Al-Asqabah sebut apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Kena saling. Wa tawasau ni maknanya saling menasihati. Bukan dia je nasihati kita nasihat dia tak mau dengar. Ataupun kita je nasihati dia, bila dia nasihati kita tak mau dengar. Kena kata orang tu give and take. Ya, kita kena saling memberi dan saling menerima. Sebab yang disebut sebagai watawasau, saling berpesan-pesan. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, sekiranya engkau bertanya di manakah silapnya dengan kenyataan kaum yang durhaka lagi durjana, bahawasanya Allah itu Maha Pemurah ya. Kita dah sebut pada tahun yang sudah tentang bagaimana orang yang buat maksiat dulu ya. Buat maksiat ya,
di kalangan orang-orang yang beriman, maka dia kata apa? Sesungguhnya Allah itu kan Maha Pemurah dan kami mengharapkan kemaafannya. Ya, itu sebab kita dia ada dua istilah bila sebut Allah Maha Pengampun ini, iaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ya. Tuan-tuan boleh tengok ya dalam surah Al-Hijr ya. Surah yang ke-15 ayat yang ke-49 ya, tentang Allah Subhanahu wa taala kabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah, bahawa akulah, kata Allah dalam ayat itu, katakanlah, khabarkanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku bahawa akulah ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tapi bagi siapa tuan-tuan? Iaitu bagi hamba-Nya yang bertaubat dan melakukan amal saleh. Ya. Itu sebab dia ada beza di antara Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Ulama-ulama memberikan ada perbezaan ya. Kalau Al-Ghafur, dia yang Maha Pengampun walaupun dosa itu besar dan berat. Ya. Besar dan berat. Tapi bila Al-Ghaffar, dia cerita tentang Allah Maha Pengampun juga walaupun dosa itu banyak dan pelbagai bentuk dosa yang kita laku. Jadi maknanya kita mengharapkan, tapi jangan sampai kita terberdaya, kita terus bergelumang dalam maksiat. Sudah dinasihatkan dalam bulan Rejab ni kau kena banyakkan berpuasa, banyakkan berzikir ya. Banyakkan beristighfar. Ya, di antara yang saya ingat dulu guru kami ajar, di antara zikir bulan Rajab, Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Ya, sepanjang daripada satu Rajab sampailah habis Rajab, bacalah Allahumma filli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, warhamni, rahmatilah aku, kasih sayang kepada aku, wa tub alayya, kau terimalah taubat aku. Dan ada dulu macam-macam, ada yang sebut zikir 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30. Tapi masalahnya sekarang bukan apa tuan-tuan, bila baru-baru ni, bila datang bulan Rejab ni, maka orang akan kata ada ke dalil? Orang sekarang dia akan tanya, ada ke dalil, ada ke hadis tentang puasa bulan Rejab? Memanglah dia tidak ada spesifik, tapi ulama-ulama menyebutkan di antara keistimewaan ya. Dan Nabi sebut juga puasa yang afdal selepas puasa Ramadan ialah puasa pada bulan-bulan haram. Jadi ulama mengambil kesimpulan, jadi maknanya kita dituntut untuk memperbanyakkan puasa dalam bulan Rejab, bulan Syaban. Bulan Syaban memang dia bukan bulan-bulan haram, tapi Nabi memang highlightkan kena, sebagaimana hadis daripada Sayyidatina Aisyah melihat Nabi banyak berpuasa selain daripada bulan Ramadan, iaitu pada bulan Syaban. Jadi moga-moga kita dapat rahmat, keberkatan sepanjang bulan itu ya. Kemudian apa lagi beza Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar tadi? Merujuk kepada berat dan besarnya dosa. Ya. Yang pertama tadi walaupun dosa itu besar dan berat. Yang kedua merujuk kepada besar dan beratnya dosa. Tapi bila Al-Ghaffar merujuk kepada jumlah, lebih kepada kuantiti. Ya, satu kuantiti, satu kualiti. Ustaz, dosa pun ada kualiti, kuantiti. Itulah dia. Itu senang bagi mudah faham. Ya, ulama-ulama disusun macam itu ya. Sebab ada orang yang kita sebut dulu salah tafsiran, dia katanya, di mana kesilapnya dengan kenyataan kaum yang durhaka. Sudahlah dia buat maksiat, dia dengan tanpa sengaja dia kata, aku buat maksiat ni, tambah pula kita dah pernah dengar dulu, ini bukannya aku sudah ditakdirkan untuk buat sekian. Itu saya dah sebut dulu, kalau tuan-tuan ingat lagi. Bila orang cakap, orang tu kita tampar je dia. Kalau dia marah, aku pun sudah ditakdirkan untuk menampar engkau pada malam ini. Sudah tertulis di Lauh Mahfuz, engkau kena tampar dengan aku malam ini. Agak-agak apa nak dikata ni. Sebab ada orang yang berpandangan macam tu.
Saya pernah sebut dulu ya, tahun-tahun 80-an dulu ada. Bila pegawai penguat kuasa JAIS pada masa itulah tangkap mereka, kata, tuan tak boleh tangkap saya. Kerana apa? Kerana saya sudah ditakdirkan untuk berkhalwat pada malam ini. Tuan tak boleh tangkap saya. Saya boleh dakwa nanti di mahsyar. Something betul dia. Itulah orang yang silap ya, silap dengan ataupun senang kita kata hurur lah, senang kita bahasa di sini ya. Hurur pembuat maksiat ya. Kemudian sikit lagi ya. Kerana dan kami sesungguhnya mengharapkan keampunan dan rahmat-Nya, kerana sesungguhnya Dia telah berkata, aku bergantung kepada sangkaan hamba-Ku terhadapku, maka hendaklah Dia menyangka baik terhadapku. Ya. Itu sebab dikatakan di sini kesemua perkataan ini ialah betul. Sah sebenarnya dari segi yang ini betul. Memang betul lah. Ya, tetapi daripada segi zahirnya memang betul. Tapi kita kena hati-hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca kisah orang-orang munafik pun, dia cakapnya betul tuan-tuan. Macam sejarah menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul tu tuan-tuan. Ya, dia ada satu slot. Kita kata kalau hari ini senang kita umpama contoh mudahnya tazkirah sebelum solat Jumaat. Tuan-tuan, dia ada ruang tu. Maknanya dia dapat satu slot kat situ. Sebelum sembahyang Jumaat, dia ceritakan dia dalam riwayat riwayat Ibnu Ishaq ya. Tuan-tuan boleh tengok sirah Nabi dalam Ibnu Ishaq ataupun Ibnu Hisham ya, menyebutkan tentang bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ini setiap hari Jumaat ya. Setiap hari Jumaat dia kata di sini ketika Rasulullah sedang duduk untuk berkhutbah. Bayangkan Nabi dah ada dekat situ kan, dekat mimbar tu. Maka dia ni akan bangun. Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan. Itu sebab dia kata sini cakap-cakap tu ialah sah dan diterima maksud zahirnya dalam hati manusia. Tapi ingat, syaitan tidak menyesatkan manusia melainkan dengan menggunakan perkataan yang diterima zahirnya tapi tertolak batinnya. Ya. Sebab tuan-tuan kalau rajin cuba tadabbur, tengok surah Al-Munafiqun daripada awal sampai habis, cerita tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, ceritanya. Tuan-tuan boleh baca dalam perang Tabuknya, dalam perang Bani Mustaliknya, cerita tentang peranan yang dimainkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul ni tuan-tuan? Dia akan bangun. Dia mengingatkan kaum muslimin tuan-tuan, dia bangun ya. Nabi ada depan tu. Depan Nabi dia cakap manis tuan-tuan. Itu sebab dia kata dalam surah Munafiqun, tasma' liqaulihim. Kamu akan speechless bila mendengar perkataan mereka. Perkataan orang munafik ni manis dia ya. Wahai manusia. Ini kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik. Ya. Ini dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih berada dalam kalangan kamu. Dengannya Allah memuliakan kamu dan mengagungkan kamu. Untuk itu bantulah baginda, sokonglah baginda serta dengar dan taatilah baginda. Lepas tu Nabi pun baca khutbah. Tuan-tuan bayangkan dia punya ucapan tu. Kita takkan dalam perang Tabuk tu, kalau dalam sejarah menyebutkan berapa ramai sahabat Nabi yang terpedaya dengan janji-janji manis, kata-kata manis Abdullah bin Ubay bin Salul. Tuan-tuan kalau baca, dia cerita tentang bagaimana sebelum Allah uji tentera-tentera Islam melawan tentera Rom. Tentera Islam tak adalah ramai sangat, 30,000 aja tentera Rom, 40,000 sahaja. Kalau ikutkan on paper memang kalah. Tapi itulah ceritanya. Maka dalam perang itu, kalau tuan-tuan tengok ya, perang yang terakhir hayat Rasulullah, setengah ulama menyebutkan begitu ya. Bagaimana di antara yang dihasutnya ya, dia kata kaum sekarang ni di Madinah ni tengah musim buah kurma ni. Kalau kamu pergi perang Tabuk tu jauh tu. Tidaklah jauh benar, 640 km je. Jauh ya. Hari ni 640 km sampai ke mana? Daripada Seri Skandar sampai ke mana? Sampai Bangkok ke sampai Kota Baru je? Ya. Kita letaklah sampai Bangkok kan. Jauhnya Ustaz, ya tak?
Ya. Jadi bayangkan tuan-tuan, kalau ikut tuan-tuan baca sejarahnya, perang Tabuk itu sebelum, semasa dan selepasnya mengambil masa 50 hari tuan-tuan, ya. Di Tabuk aja tentera Islam dengan tentera Rom itu duduk di situ 20 hari. OTW pergi dan balik 15 hari. Jadi 30 campur 20, 50 hari. Bayangkan, itu di antara hasutan. Kalau kamu pergi tengok 50 hari, habislah buah kurma ajwa kamu. Bukan bahasa mudahnya begitu. Habislah, sebab sedangkan masa itu memang tengah masak ranum tuan-tuan, buah kurma. Kalau kamu pergi habis, sebab ramai di antara sahabat yang tertipu, terpedaya dengan pujuk rayu hasutan daripada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam ramai-ramai itu ada 3 orang aja tuan-tuan, ya. 3 orang yang jumpa Nabi mengaku sudah buat silap. Dan maka hukumannya, kata tuan baca dalam ayat Quran ada cerita tentang benda-benda perkara ini. Mereka dipulaukan terlama, kata silap, lebih 40 hari, ya. Dan mereka diminta untuk tidak bersama dengan isteri mereka sebagai hukuman sebab tidak ikut Nabi berperang dalam perang Tabuk. Itu di antara pesona orang munafik tuan-tuan. Ya, jadi di sini sebutkannya tidak lain sebab ini ialah hasutan syaitan. Kalau tidak kerana keelokan zahirnya, takkanlah hati akan tertipu. Walau bagaimanapun Nabi SAW sudah pun mengetahui tentangnya. Maka Nabi SAW menyebutkan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya, hadis yang biasa kita dengar, ya. Orang yang bijaksana itu orang yang memperhambakan dirinya, manakala orang yang bodoh adalah orang yang mengikut hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia angan-angan rajak dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah, tapi dia terus berterusan buat maksiat. Ya, moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan yang dikatakan angan-angan terhadap Allah ini. Ya, yang mana syaitan ubah ya dengan nama sebagai rajak, khauf. Ayat sedap. Maka orang pun ramai tertipu. Insya-Allah yang inilah dikatakan angan-angan terhadap Allah. Tetapi syaitan telah mengubah namanya kepada harap, iaitu rajak. Ya, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan, ya. Panjang lagi huraiannya di sini, ya. Insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Seperti yang saya kata tadi, tuan-tuan boleh rujuk, ya. Tentang sikap ini termasuklah persona orang munafik, ya, dalam surah Munafikun keseluruhan. Ya, ulama kata keseluruhan surah Munafikun cerita tentang ciri-ciri orang munafik selain daripada dalam surah Al-Baqarah, awal-awal surah Baqarah, ya. Setelah Allah cerita tentang orang beriman, orang kafir, Allah cerita panjang lebar tentang ciri-ciri orang munafik, ya. Moga-moga kita tidak termasuk dalam golongan itu yang terpesona dengan janji-janji manis, ya, orang-orang munafik. Na'udzubillah min zalik, ya. Cukup sekat itu pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Minta maaf atas kesilapan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu was-solihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.